Hai, Assalamualaikum semua. Join dulu. Allah, besarnya muka. Assalamualaikum. Hai semua, boleh dengar ke? Okay. Seperti ramai yang dah tahu, okay, sekejap okay. Seperti ramai yang dah tahu, Abang sulung Yana, arwah Major Dr. Taufik Uzai Arsyad meninggal dunia malam Jumaat lepas. Okay, ramai yang bertanya apa sebab, apa punca, kenapa. Jadi Yana nak kongsikan dekat sini, nak share dekat sini sebab Yana rasa benda ni dapat beri manfaat dekat kita semua. Okay, dekat kita semua sebenarnya. So macam dalam tajuk Yana punya live ni, serangan jantung di usia muda. Okay, tak panas pula. Okay, serangan jantung di usia muda. So abang sulung Yana lepas result postmortem keluar, okay, disahkan mengidap meninggal dunia disebabkan oleh jantung tersumbat. Okay, dan a little bit track back sikit. Yana sendiri pun, I was diagnosed with 2 heart conditions juga. Okay, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu sebab Yana sangat-sangat aktif. Yana sangat-sangat aktif. Yana suka kerja. Sekejap. Okay. So, tahun 2018, Yana sendiri, I was diagnosed with 2 heart conditions. Yang pertama adalah SVT, dah tak ingat apa SVT is. Supraventricular tachycardiac. Correct me if I'm wrong. Okay, SVT. Kalau ada doktor dalam ni, boleh tolong correctkan Yana ya. SVT, yang mana degup jantung Yana laju. Okay, supraventricular tachycardiac. Yang kedua adalah quadricuspid aortic valve. Okay, dalam aortic valve Yana tu, Yana ada 4 leaflet. Orang biasa, orang normal ada 3. Jadi Yana ada 4. So itu Yana. Abang Yana pula, arwah abang, langsung kita orang tak ada simptom. Okay, dia tak pernah jatuh macam Yana jatuh. Supraventricular tachycardia, betul. Siapa yang komen ni? Afrah Nadia Syuib. Thank you so much, betul. Supraventricular tachycardia. Okay, so Yana ada 2 problem ni. So bila Yana at rest pun, degupan jantung Yana tu laju tau. Degupan jantung tu laju walaupun tengah duduk, tapi dia punya beat dia tu laju kalau nak dibandingkan dengan orang biasa. Orang biasa mungkin kalau berlari baru dapat degupan jantung macam tu. Yana at rest tengah duduk pun degupan jantung Yana laju sama macam orang tengah berlari. Itulah ibaratnya. Okay, so abang Yana ni pula, siapa yang kenal Major Dr. Taful ni, dia sangat-sangat aktif. Dia adalah seorang yang memang praktikkan healthy lifestyle. Jaga makan, sentiasa bersenam. Dia suka cycling. Ramailah. Sekejap memang kuat bersenam. Memang daripada dia dulu lagipun dia doktor tentera kan. Dia doktor hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan. Jadi diorang memang fit
Lepas tu selalu cycling. Siapa yang kenal dia, kawan-kawan dia pun mesti akan, kalau jadi kawan baru pun mungkin melalui cycling punya aktiviti. Okay. So dia langsung tak ada simptom. Okay. Cuma dia pernah mengadu dekat Kak Tini, wife dia, dia sakit dada. Okay. Dan ini antara yang nak boleh katakan simptom-simptom awal jugalah untuk orang yang ada masalah jantung. Okay. Macam Yana sebelum ni, Yana collapse. Okay, Yana collapse. Memang tak sedarkan diri. And then rasa macam sakit sangat-sangat dekat jantung tu. Macam ikan. Kalau ikan dalam ikan kan dalam air. So bila ikan tu kita letakkan dekat darat, kan dia macam tu kan. Itu apa yang Yana rasa waktu Yana kena attack jantung waktu tu. Okay, dia rasa macam tak boleh nak nafas, tak boleh. Itulah rasa macam ikan atas darat lah. So Abang Yana waktu tu dia meninggal, dia tengah buat high intensity punya training, which is dia tengah cycling. Okay. Dan bila tengah cycling tu dia collapse dan meninggal di situ juga. Okay, so itu sedikit lah as to what happened kepada Yana dan arwah Abang Yana. Okay, jadi siapa yang join live Yana hari ni, Yana just nak ingatkan kita semua sebenarnya. Kita rasa macam kita muda lagi. Yana waktu kena tu, waktu diagnose umur 27. Abang sulung Yana meninggal umur 35. Muda. Okay, muda. Jadi kita semua kena beringat yang penyakit jantung or any penyakit or ajal sekalipun, dia tak mengenal usia. Okay, tak mengenal usia. Dan kita mungkin rasa kita amalkan gaya hidup sihat, kita aktif, kita rajin bersenam, kita jaga makan. Tapi tolong pergi buat check up, pergi jumpa doktor, buat thorough check up, cek darah, cek kesihatan tubuh badan kita, cek kolesterol, tekanan darah, cek satu tubuh badan kita. Okay. Jangan just rasa, jangan kita sendiri rasa yang kita sihat. Okay. Kita kena make sure kita pergi dan buat check up tu. Okay, Yana just nak share sikit antara artikel yang Yana baca pasal serangan jantung. Okay, berdasarkan laporan, dia kata serangan jantung bukan lagi penyakit golongan berumur sebab ia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, tak kira tua ataupun muda. Dan dekat Malaysia, purata umur pesakit serangan jantung di Malaysia adalah 57 tahun, iaitu lebih muda dari umur pesakit di negara maju lain. Dan lebih membimbangkan, 24% pesakit serangan jantung terdiri daripada mereka yang berumur kurang daripada 50 tahun. Okey, lepas tu serangan jantung pula berlaku apabila salur darah jantung, salur darah coronary tersumbat dan berlaku secara tiba-tiba. Jadi lepas tu antara yang menyebabkan, dia kata antara simptom yang biasanya dialami pesakit serangan jantung adalah seperti sakit dada, rasa berat, ketat atau tertekan di bahagian tengah dada, sukar bernafas, lenguh tangan kiri, berpeluh, sakit ulu hati dan sakit tengkuk seperti rasa tercekik. Katanya pada peringkat awal, penyempitan salur darah menyebabkan sakit dada dan susah bernafas apabila bersenam atau bekerja. Jadi kebanyakan serangan jantung ni adalah disebabkan antara simptom awal dia adalah benda-benda ni semua. Okay? Lepas tu dia kata juga pesakit yang ada kencing manis boleh terkena serangan jantung secara senyap atau tanpa sebarang simptom. Jadi untuk orang yang menghidapi kencing manis ni, dia lagi
silent killer lagi lah. Dia tiba-tiba je dia boleh jadi macam tu. Dan yang faktor terakhir ni pula mungkin berkaitan dengan kita orang. Okay, sebab Yana tak ada masalah lain. Jantung saja masalah. Yang benda-benda lain macam darah ke, tekanan darah ke, semua okey. Abang Yana pun sama sebab dia pun tak pernah ada apa-apa episod macam tu sebelum ni. Okey, dalam artikel ni juga cakap keturunan atau genetik juga antara salah satu faktor tak boleh diubah, okey, yang meninggikan lagi risiko penyakit jantung. Take note dekat situ. Keturunan atau genetik. Okey. Ia terutama jika membabitkan ibu bapa atau adik-beradik yang terkena serangan jantung di usia muda. Dia cakap kalau dah mempunyai simptom, seseorang tu perlu segera berjumpa doktor atau pakar jantung. Alright, so back to this. Macam bila Yana tengok balik sejarah keluarga, memang ada belah arwah baba Yana dan juga belah umi Yana. Dua-dua ada sejarah penyakit jantung. Jadi bila Yana tengok keadaan ni, that explains kenapa kita orang healthy lifestyle sekalipun, kita orang aktif, bersukan, bersenam dan sebagainya pun kena serangan jantung pada usia muda. Okay, so kepada you guys yang tengah view sekarang ni, korang check balik, okay, sejarah keluarga macam mana. Mak ayah ada tak yang ada penyakit jantung? Atuk nenek ada tak yang ada penyakit jantung? Check balik. Lepas tu tengok balik cara hidup, gaya hidup kita macam mana. Abang Yana tu tak merokok langsung. Apa lagi? Aktif lah. Memang very aktif. Okay, so rajin-rajin pergi check up. Cuma macam yang Yana tulis dalam posting Yana yang sebelum ni itulah, arwah ayah Yana pun, arwah baba meninggal waktu umur 35-36 tahun. Okay, that was 25 years ago. Tapi arwah ayah Yana dulu tentera laut. Jadi dia pun fit, dia pun sihat. Okay, abang Yana yang sulung ni pun umur 35 tahun. Dia fit, dia sihat. So please, lepas ni Yana akan banyak lagi share pasal serangan jantung di usia muda. Mungkin bekerjasama dengan mana-mana badan NGO, mana-mana agensi yang nak sentiasa mengingatkan orang ramai tentang serangan jantung di usia muda ni. Okay, dan sekali lagi yang nak tegaskan kat sini, make sure siapa yang belum pergi check up, do your check up. Bawa mak, bawa ayah, buat check up untuk diorang. Lagi apa jangan merokok, be aktif, makan secara sihat. Dan paling penting, tengok balik sejarah keluarga, penyakit apa yang ada, mana yang kita boleh kontrol,
kita cuba kontrol. Betul, ajal tu memang dah tertulis di tangan Allah, hanya Dia yang tahu. Okay, tapi kita sebagai manusia ni, kita ikhtiar, kita cuba dan kita usaha apa yang terbaik dan apa yang termampu. Okay, ramai yang suruh Yana save live ni ya. Okay, nanti Yana akan banyak pause. Yana banyak cakap pause dalam live ni. Ada sakit jantung, aktif sangat pun tak boleh. Waktu Yana kena tu, I was so tired sebenarnya. Waktu tu Yana ulang alik Malaysia, Indonesia. Yana kerja ulang alik kan. So maybe waktu tu jantung Yana overuse lah kot. Overuse, so dia penat. Sebab tu Yana collapse waktu tu. Abang Yana mungkin dia tengah cycling, dia tak rest. Doktor punya kerja sangat-sangat memenatkan. Yana sangat-sangat berharap sistem untuk doktor-doktor di Malaysia ni diperbaiki dan lebih banyak consideration boleh diberikan oleh kerajaan Malaysia kepada doktor-doktor di Malaysia khususnya. Okay, tak ada gunanya kalau kita cuba untuk lahirkan ramai doktor, tapi at the end of the day mereka kerja sangat-sangat teruk. Tak ada siapa yang jaga mereka. Okay, so yang nak harap untuk doktor-doktor yang tengah berkhidmat sekarang ni, cekakkan hati. Terima kasih banyak-banyak sebab banyak berkorban untuk orang ramai. Okay, dan semoga doktor-doktor di Malaysia akan mendapat layanan yang lebih baik dari pihak kerajaan dan juga dari masyarakat. Okay, jangan pergi ke klinik ke hospital ke nak marah-marah, maki-maki. Kita tak tahu dia orang kerja macam mana. Okay, on call. Lepas tu masa untuk keluarga pun tak cukup. Dia orang sendiri pun penat, tidur tak cukup. So please, okay. Alright. Okay, Yana dah sampaikan apa yang Yana nak sampaikan. Alright, terima kasih banyak-banyak kepada you guys semua yang join Yana punya live ni. Kalau ada apa yang Yana tersalah cakap, Yana minta maaf. Okay, sebab Yana pun bukan arif dalam bidang medicine, apatah lagi dalam bidang berkaitan dengan jantung dan sebagainya. Apa yang Yana share hari ni adalah based on pengalaman diri Yana sendiri. Sebab Yana pun didiagnose dengan penyakit jantung pada usia yang agak muda, 27 tahun. Arwah abang Yana pun meninggal dunia disebabkan oleh jantung tersumbat. Okay, so Yana harap peringatan ni adalah peringatan untuk kita semua. Mana yang kita boleh cuba untuk detect, kita detect awal. Mana yang lain tu kita serahkan kepada Tuhan sahaja. Okay, dan kat sini juga yang nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua. Terima kasih kepada semua yang doakan Abang Yana. Memang orang yang sangat-sangat baik, orang yang paling baik. Terima kasih untuk kawan-kawan, keluarga, kenalan rapat, even orang yang keluarga kami tak kenal pun, yang banyak mendoakan, memberi kata-kata semangat dan sebagainya. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Apa lagi
Oh, dan terima kasih juga untuk Kak Miza dan juga Abang Afini yang ada dengan arwah Abang Yana, abang kami waktu kejadian tu berlaku, dan yang banyak membantu dan menolong arwah abang kami waktu saat-saat terakhir dia. Sekurang-kurangnya kami tahu dia tak keseorangan dan dia pergi tu pun dengan tenang. Okay, doakan untuk isteri arwah juga, Kak Tini, anak-anak arwah, Afrin Haura dan Azra Hanisa. Doakan diorang kuat, diorang tabah, dan untuk siapa sahaja yang kehilangan orang tersayang, kita sama-sama sedekahkan dan hadiahkan Al-Fatihah untuk mereka, dan semoga mereka mendapat ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman di syurga, insyaAllah. Okay. Sorry Ana tak dapat nak baca korang punya komen satu-satu. Okay, Yana akan cuba untuk save live ni. Minta maaf banyak pause. Apa yang paling penting, message yang nak sampaikan dalam live ni korang dapat, dan korang tolonglah sebarkan juga untuk peringatan kita bersama. Okay, alright. Boleh tak save live ni? Okay, boleh. Yana akan save. Oh, last sekali Yana nak minta juga doa daripada korang semua juga. Tolong doakan Yana agar dipermudah urusan bersalin nanti, segalanya dilancarkan, baby keluar dengan sihat, dengan selamat. Abang Yana tu dia duk risau pasal jantung Yana sebab Yana nak bersalin kan. Sekali dia yang pergi sebab sakit jantung. Dia dah ajal dia. Okay, tu je. Okay, sebarkan tentang apa yang ingatkan dekat orang-orang sekeliling korang, orang-orang yang kita sayang. Okay, be safe, take care, and jaga diri semua. Assalamualaikum, bye-bye.